Mana-mana kelab yang ada duit pun, yang melakukan marketing yang baik pun, apa yang mereka tidak boleh beli ialah piala. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua pada fans Harimau Melaya. Hari ini eksklusif sekali lagi kita bawakan untuk anda, iaitu CEO KL City yang akan menjadi tuan rumah untuk AFC Cup bermula Jumaat ini 24 Jun. So kita ada Stanley Bernard. Stanley, sihat? Sihat. Terima kasih sudah diluangkan masa dengan Harimau Melaya sekali lagi. Ni dah mungkin 2-3 kali juga Stanley antara orang yang sangat baik, yang selalu memberi tolong untuk bidang-bidang baru macam kita orang ni. Okey Stanley, untuk fans ramai yang tanya macam mana persiapan AFC untuk akan datang, sebab kita tahu memang agak low profile, agak yang tak ada berita mengenai persiapan daripada KL. Mungkin Stanley boleh terangkan. Bagi saya melihat bukan tak ada berita ke, bukan benda tu wawarkan ke tidak. Saya rasa kerana apa yang perlu ambil center stage adalah pasukan Malaysia. Perlu lihat sudah tentu apabila Malaysia melakukan suatu malakah sejarah selepas 42 tahun, layak tahniah kepada mereka. Sudah tentu mereka patut berada di center stage. Saya melihat dari di belakang tabir, kami sedang melakukan segala yang boleh untuk memastikan selepas memenangi bida untuk hosting grup kami, dari segi aspek event, dari segi aspek yang memastikan dua pasukan Tampines dan Makassar yang hadir di Malaysia pada hari ini mendapat layanan terbaik, mendapat preparation yang terbaik sebelum menentang pasukan Kuala Lumpur City untuk Piala AFC. So macam mana dengan persiapan venue pula KL sebagai tuan rumah? Adakah dah almost 80% komplit, sebab kita tahu dalam masa seminggu je lagi untuk season? Ya, sudah sedang dilakukan. Kami di pihak KL City telah melakukan segala yang boleh lah, dari segi report, dari segi dorongan, dari segi boleh katakan pengawasan lah. Kerana ada pihak ketiga yang terlibat untuk menjaga stadium, adalah tugas mereka lah untuk memastikan mereka memartabatkan Kuala Lumpur, kerana kita tidak boleh lari. Apa yang anda boleh lakukan jika Padang nombor 1, Padang paling penting. Yang kedua, kita perlu memastikan fasiliti di sekitar stadium berada dalam tahap yang terbaik, dan ini adalah tugas mereka untuk memastikan, dan kami telah melakukan yang terbaik lah untuk memastikan itu berlaku. Macam Stanley highlight tadi Padang, kita tahu segi Malaysia itu ada isu kontroversi, of course Padang dengan Petakung lah sebagainya, ada beberapa isu lain. So adakah KL belajar sesuatu dari situ untuk memastikan kejohanan ini berjalan lancar tanpa ada sebarang? Ya, sudah tentu ya, kerana apabila sesuatu yang berlaku, sudah tentu anda perlu melihat the pros and cons. Saya melihat mungkin dari segi equipment yang boleh katakan lebih rapi, perlu ada apabila boleh katakan hujan yang lebat ataupun keadaan-keadaan yang kita tidak mengetahui yang boleh berlaku. So sudah tentu kita perlu melihat mungkin equipment yang boleh membantu jika sesuatu berlaku. Sediakan payung sebelum hujan lah. Ya. So sebab tadi saya tengok masih lagi dalam isu sedang memperbaiki tempat-tempat. Okey, mungkin daripada expectation fans pula, kita tahu KL bermula yang mungkin agak kurang baik, menang 4 kali kalau tak salah saya, seri sekali dan kalah 5 kali. So mungkin itu bukan sesuatu yang KL jangkakan untuk musim ni, permulaan yang agak kurang baik. Tapi adakah itu memberi pressure juga kepada KL sebenarnya, yang daripada juara Piala Malaysia membawa ke season ni? Setakat ni kita main 10 game, 13 poin. Tahun lepas apabila kita habis selepas 11 game, kita punya 13 mata. Kita daripada game ke-9 dah ada 13 mata. Itu comparison. So jika kita ketika menentang KJ City kita mendapatkan 1 mata ataupun 3 mata, kita sudah menaiki lebih daripada tahun lepas. Dan jika tidak menang pun, kita mempunyai statistik yang hampir sama seperti tahun lepas. So sangat penting apabila ada komparatif, jangan terikut daripada orang ni cakap, orang tu cakap. So sangat penting. So bagi saya berfakta. So apabila kita menyatakan kestabilan 3 tahun, inilah dikatakan kestabilan. Sebelum ni KL City bergelut, kalau sebelum 2021 biasanya bergelut dalam tempat 10, 11, 12. So apabila ada kestabilan, kita jangan gairah nak pastikan tim kena top 3, top 2 sebab menang Piala Malaysia. Kita sudah tentu ada expectation, saya faham tidak boleh lari, tapi yang penting adalah tim telah ada well intended, dan memang maksudnya mereka mempunyai satu intention untuk stabil dalam Liga Super. Sangat-sangat penting untuk melihat fakta itu. Orang kata isu awal-awal musim lah, masalah isu kewangan juga yang berlaku dalam KL City ni, adakah membuatkan KL mungkin agak struggle untuk membawa pemain pada second transfer window ni? Sudah tentu saya tidak mahu menghubung kaitkan dengan ketika itu kita mempunyai masalah kerana beberapa faktor yang
tidak mengena dengan boleh katakan pemilihan pemain ataupun tidak. Tapi saya apabila saya ambil alih, saya melihat satunya kita perlu menstrukturkan boleh katakan salary capping. Sangat penting, sebab kalau tidak kita akan masuk dalam satu tempat yang mana kita tidak mampu. Walaupun kita mengejar, sudah tentu kita mengejar kemenangan, mengejar piala, tapi perlu realistik. So pada awal tahun sudah tentu keinginan Boyan Hodak dan juga beberapa jurulatih adalah mungkin seorang pemain yang mungkin mempunyai salary cap yang lebih daripada luar. Kerana itu kita tidak dapat mengambil dan kita terpaksa pergi dengan apa yang dalam bajet kita. Tetapi saya melihat apabila selepas boleh katakan 10 perlawanan kita berfaktakan kepada statistik, beberapa perkara perlu berubah. Mungkin tahun lepas kita adalah pasukan underdog. Lepas anda menang, lumrah dia orang akan ambil pasukan ini lebih serius. Mereka akan mempelajari mungkin tentang set piece kita, cara permainan kita, approach kita. Sudah tentu mereka mengambil kita lebih serius. Dan itu adalah lumrah bola sepak apabila anda menjadi pasukan yang boleh katakan menggugat orang lain. So bagi saya di situlah mungkin dari segi KL City penambahbaikan perlu berlaku. So itulah yang dilakukan. Okay, kita tahu juga KL telah lama tak masuk dalam AFC Cup ni, dan dua kelab daripada Indonesia dan satu lagi daripada Singapura, PSM Makassar dan Tampines Rovers, diorang adalah sangat berpengalaman di pentas AFC ni. So mungkin Stanley melihat persaingan daripada dua kelab ni macam mana? Adil, saya rasakan, saya pernah mengatakan, saya rasakan dari pengamatan saya lah, sudah tentu kalau kita melihat Makassar dan Tampines tidak ada yang mengatakan mereka favourite, KL favourite. Saya rasa tak pernah keluar lah kan Hisham, dari yang KL City favourite, Makassar favourite, Tampines. So saya merasakan inform team saya, siapa yang boleh melakukan 180 minutes yang terbaik, hanya 2 perlawanan untuk layak daripada kumpulan. Sudah tentu saya meletakkan sasaran untuk kita layak daripada kumpulan, kerana satunya kita telah membida untuk menjadi host, antara sebabnya sudah tentu kita mahu host pertandingan ini, tapi juga untuk beri sedikit kelebihan. So harapnya kita dapat melakukannya. Okay, mungkin ada yang fans mengatakan juga nama-nama favourite player yang macam Zafri, Kenny, Akram ataupun Irfan Zakaria, diorang pun pernah bermain dengan international. So ni mungkin peluang terbaik diorang untuk membuktikan sesuatu di pentas yang besar AFC Cup. Mungkin membuka mata Kim Panggul lah untuk next call up ke. Mungkin Stanley melihat ada tak pernah kita tahu player-player, okay ni peluang korang, maybe ada kelab-kelab lain mungkin juga nak membeli ke selepas ni. Ini saya rasa dia secara semula jadilah natural process of mana-mana pemain. Apabila mereka berada di pentas terbesar, itulah tempat mereka mahu hadir. Anda apabila seorang pemain boleh katakan muda, impian anda adalah bermain di pentas terbesar. So bagi saya ini natural process bagi pemain-pemain yang dikatakan dan juga pemain-pemain lain untuk mereka menunjukkan taraf mereka. So saya merasakan motivasi itu akan berlaku secara semula jadi, tidak perlu dikatakan. Saya rasa Boyan pun tahu tentang benda ni. Boyan seorang jurulatih yang pengalaman di AFC Cup. Dia pernah jurulatih Makassar sekali. So bagi saya melihat itu adalah satu kelebihan. Okay, mungkin kita tahu juga macam mana, apa strategi daripada KL City juga dan strategi Stanley untuk menarik fans-fans. Kita tahu mungkin sebab KL membawa nama Malaysia, kita nak tak ada sentimen kelab ke, tak ada sentimen negeri ke untuk datang ke Stadium Cerai, untuk datang sokong KL membawa nama Malaysia. Mungkin sebab Singapura dengan Indonesia pun tak berapa jauh, kita takut nanti fans diorang lagi lebih ramai pada fans Malaysia. Mungkin ada strategi pada Stanley. Saya memahami sedikit sebanyak kelab ni kerana saya bermain dengan kelab ni semenjak saya 12 tahun ni. Saya bermain untuk pasukan bawah 12 KL. Saya melihat mungkin dalam 30 tahun lebih kita tidak melakukan sesuatu yang seperti mana kita melakukan ketika tahun lepas menang Piala Malaysia. So saya telah berharap dengan satu kemenangan, marketing tu secara semula jadi, anda menjadi satu pasukan yang baik. Tapi apabila saya melihat pembukaan Selangor menentang KL, fans Selangor lagi banyak daripada KL. Tetapi KL defending champion Malaysia Cup time tu. So saya rasa saya nak menyatakan bahawa kalau mereka boleh datang untuk meletakkan satu sasaran yang lebih realistik, kerana pasukan ini sedang membina, ia akan membantu. So saya mengharapkan dengan adanya pertandingan di tempat sendiri, dah menang bida, dah kita hosting dan pasukan sendiri layak, saya rasa itu adalah marketing tool terbesar selain meletakkan tiket secara combo, attraction yang telah dilakukan untuk memastikan mereka hadir lah. So sekarang terpulang kepada penyokong lah untuk hadir. Saya rasa kalau tanya mana-mana kelab yang ada duit pun, yang melakukan marketing yang baik pun, apa yang mereka tidak boleh beli ialah piala. Mereka boleh melakukan banyak tapi mereka tak boleh beli. Tapi KL sebaliknya, dengan 1 tahun privatisation telah menangi satu piala. Saya berharap dengan itu mungkin
tarikan kepada pasukan ni lebih baik lah. Saya harap, saya melihat setakat ni respon agak baik. Saya harap ia bertambah lebih baik dan continue spill over ke dalam Liga Malaysia lah. Okay, mungkin juga dengan insiden kita tahu masa awal musim dengan insiden Mercun dan beberapa pertelingkahan antara kedua-dua fan, antara fan KL atau fan mana-mana. Mungkin apa perancangan Stanley untuk memastikan, kita tahu kita punya rivalry dengan Indonesia agak kuat, so memastikan langkah-langkah keselamatan yang bakal. Pada malam tu pun keselamatan kita agak baik. Kita mempunyai close to 300 police personnel yang badan untuk memastikan segalanya teratur, dan ia berlaku di belah fan Selangor, bukan di belah fan KL. So bagi saya, kadang-kadang kita boleh lakukan apa kalau seseorang tu nak rompak rumah dia boleh rompak juga. So bagi saya, kita telah meningkatkan serta-merta juga 500, which is we didn't need to ketika menentang Melaka. Setakat ni tak ada masalah. Kita telah meningkat baik, banyaklah dari segi meeting security ni, drone, K9, polis bertambah, polis in normal dress bertambah. So kalau kita melihat segala aspek telah ditambah baik kerana kita sedang menyediakan payung sebelum hujan lah. So kalau tanya dari segi tu, pasukan saya, tim saya, management saya sendiri telah memastikan elemen-elemen ni akan diterapkan dan dipraktikkan ketika Piala AFC dan Liga Malaysia sebelum ni pun. Last week saya ada bertemu dengan Coach Boyan juga. So rata-rata apabila saya baca komen, ramai fans-fans daripada klub lain, negeri lain pun memberi kata-kata semangat, kata-kata positif pada KL, membawa nama Malaysia. Kita tahu selepas kejayaan JDT membawa pergi ke saingan Lembaga peringkat kumpulan, dan KL Malaysia juga berjaya mencipta sejarah layak ke Piala Asia. Adakah KL mungkin rasa pressure sikit membawa nama Malaysia untuk sekurang-kurangnya lepas ke grup stage mungkin daripada pihak Stanley lah? Tak ada, saya rasa, kerana KL City dari segi 21 Januari saya meletakkan satu boleh katakan environment yang lebih realistik lah. Itu kerana tadi saya menyatakan tentang tu, sebab saya mahukan jika pemain melihat ni, mereka mengetahui bahawa kelab bukan melihat kepada apa yang dikatakan di luar saja. Dia ada balance. Of course kita dengar apa luahan-luahan penyokong, tapi balance dia juga kena ada daripada berfaktakan statistik. Dia perlu ada balance, terutamanya apabila anda membuat decision yang responsible. So saya meletakkan sasaran yang realistik. So saya rasa tekanan tidak ada pada dari segi kalau tak layak ni apa berlaku. Dia lebih kepada tekanan profesionalisme. Anda seorang pemain bola, setiap perlawanan anda mahu menang. Secara tentu dengan kemenangan tahun lepas, pemain-pemain sudah menghidu bahawa jika mereka bermain dengan baik, mereka can beat anyone on the day. Kenapakah itu tidak boleh dilakukan? Saya rasa itu adalah semu jari dari segi pemain-pemain yang sudah menunjukkan kepada keseluruh Malaysia bahawa mereka boleh menangi piala. So bagi saya itu perlu dibawa kembali kepada Piala AFC, dan apabila anda bermain di stadium sendiri, itu adalah kelebihan. Betul. Mungkin kejohanan ni berlangsung lebih kurang saya rasa dalam masa seminggu lah. Mungkin ada tak pihak daripada KL City, pihak Stanley sendiri maybe buat itinerary yang mungkin ada carnival ke, mungkin ada benda-benda lain yang untuk menarik lebih ramai yang datang tu. Saya melihat apabila kita bermain pada hari Jumaat, bukan mudah. Apabila beberapa perkara ada kekangan, kita pun tidak mempunyai kontrol terhadap beberapa area dalam stadium ni. So kami telah meletakkan beberapa sasaran dalam masa terdekat untuk melakukan. Tapi untuk Piala AFC ni saya rasa lebih kepada kita fokus kepada perlawanan, dan juga sudah tentu dengan tiket prizes combo ni, kalau anda datang untuk satu perlawanan, anda sudah tentu beli untuk perlawanan kedua. So kita mengharapkan, tapi perlawanan kedua pun jatuh pada hari yang boleh katakan bukan mudah lah bagi saya. Again 27 and 30. Okey, sebab kita tahu bukan nak kata fans KL tak ramai, tapi yang hardcore tu ada, saya tahu Atras KL pun ada. Adakah Stanley berhubung dengan orang untuk maybe diorang pun daripada part diorang untuk menarik juga perhatian fans-fans lain datang support pada. Okay, firstly saya rasa perlu berterima kasih kepada diorang yang die hard, kerana mereka setia turun naik. Macam saya lah sebagai penyokong yang turun naik ke, susah senang ke, kita ada dengan KL, dan bukan mudah untuk menyokong KL, saya memahami. So perlu berterima kasih kepada mereka. Saya telah meletakkan seorang fan engagement director, staff saya, yang sedang berjumpa dengan dalam proses 6 bulan ni. Saya rasa telah berjumpa dengan beberapa mereka ada mempunyai grup-grup lain lah. So dia sedang melakukan proses tu. Sudah ada pada tahun ni. Tahun lepas kita tak ada sebab saya baru ada permulaan, tidak ada banyak kewangan, tidak mempunyai banyak staff. Tapi tahun ni saya telah menambah baik
area-area yang ada kepentingan dia untuk melebarkan pasukan Kuala Lumpur City. Mungkin daripada segi penjualan tiket macam mana Stanley sekarang ni? Kita buka pada Sabtu hingga lepas pagi. Kita umum pada Jumaat malam, tidak silap saya. Saya rasa setakat ni menggalakkan, kerana saya rasa kita punya culture lebih dekat dengan game, lebih banyak penjualan akan naik. So setakat ni agak menggalakkan. Saya harap lebih banyak. Okay, mungkin ini soalan agak kontroversi sikit lah Stanley. Kita tahu insiden masa KL menentang JDT, Kenny Faraj up satu status yang agak kontroversi. Kita mungkin masa game lawan Terengganu itu saya tak pasti, mungkin jawapan daripada Stanley, Kenny pun tak bermain. Adakah itu sekarang pun Kenny tak banyak mengeluar di mana-mana media? Adakah itu sebagai protection daripada pihak KL City juga, ataupun itu maybe punishment untuk Kenny juga untuk tidak keluar? Satunya apabila kenyataan dikeluarkan, itu adalah kenyataan individu sendiri, Kenny sendiri. Mungkin berdasarkan kepada apa yang dikatakan ketika itu, dia beremosi, dia dengan serta-merta telah meminta maaf. So bagi saya keadaan itu telah diselesaikan dengan serta-merta. Di pihak klub kami tidak menggalakkan sesuatu sebegitu. Saya sudah menyatakan kepada beberapa pihak, dan mungkin culture dan environment kita agak positif, bukan kerana kita meletakkan punishment ataupun tidak. Dia lebih kepada mungkin Kenny sedar bahawa benda tu sesuatu yang mungkin dia tidak lakukan jika tidak beremosi. Itu saja, dan perkara itu telah diselesaikan. Okey, mungkin ada orang kata mungkin kita ambil contoh EPL lah. Mungkin kat EPL dia ada macam management untuk cara menjawab dengan media ke, cara PR dengan media. Adakah KL melakukan benda itu juga kepada pemain-pemain KL? Pemain KL paling banyak keluar sebagai pandit, jurulatih ke, pemain ke, paling banyak keluar sebagai penanalisa. Saya rasa itu menjawab soalan Hisham. Okay. Mungkin kita tahu juga dengan kontroversi yang ada masa itu, adakah KL mengambil berat juga tentang perkara ini? Apa yang Kenny katakan pada maybe pihak Stanley ataupun pihak management ketika itu? Saya rasa dia telah menjawab dengan umum di atas social media beliau. Apa yang berlaku adalah di social media, bukan bersama klub KL City. Beliau telah melakukannya di social media beliau, dan beliau telah menjawab di social media beliau. Okey, kita berkait dengan maybe ada tinggal beberapa soalan lagi pasal ni, mungkin pasal player jugalah. Ada rumours terbaru yang saya baca tadi, Jordan Minta bakal ke KL City untuk signing loan ni. Adakah benda itu betul? Mungkin Stanley boleh kongsikan dengan publik. Satunya kita mengejar Jordan Minta daripada tahun lepas, bukan baru. Satu ni baru. Terengganu mengetahuinya. Kita mengejar beliau daripada awal tahun, tapi tidak kesempatan kerana beberapa faktor lah. Tapi berterima kasih kepada Terengganu kerana mungkin mereka telah memahami selepas 4-5 bulan klub mereka sendiri, dan mungkin sesuatu yang baik untuk Jordan mendapatkan minit permainan di Liga Super. So mungkin kerana itu ada persetujuan untuk pinjaman selama baki saingan. Ya, betul. Adakah dia eligible untuk bermain AFC ni? Jika kita layak, ya. Lepas peringkat perempuan baru dia boleh beraksi. Okey. Kita berbalik pada pemain juga. Kita pernah interview juga Romel minggu lepas. Dia hampir nak cukup 5 tahun untuk jadi naturalized player. Dia pun berkata dia bersedia untuk menyarung jersey kebangsaan. Mungkin daripada pihak KL City ataupun pihak Stanley, adakah sudah berhubung dengan FAM untuk perkara ini tentang Romel? Saya merasakan dia mempunyai satu masa yang baik, kerana kita dah discuss ni daripada 2021 Januari apabila saya tandatangani beliau, kontrak beliau panjang. So saya rasa proses dia sudah berlaku. Saya hanya menunggu masa yang beliau perlu melalui masa dia untuk cukupkan untuk memasuki dalam kriteria yang di green light kriteria. Okey, ni mungkin ada soalan daripada fans KL pula. Dia kata Azri Ghani one of the prospect goalkeeper yang kita ada untuk bawah 23. Mungkin di KL kurang dapat minit permainan. Adakah maybe jika Azri diberi peluang ataupun nak dipinjamkan keluar, adakah pihak KL City memberi jaminan itu sebab untuk kebaikan juga supaya kita ramai pool of player untuk goalkeeper di national team nanti? Apabila JDT main AFC Champions League, berapa goalkeeper dia pakai dalam satu game tu? 3. So sekali lagi menjawab soalan, mana-mana good team perlukan 2 top goalkeepers. Saya tidak boleh bermain dua-dua goalkeeper. At the moment Kevin Mendoza is the better goalkeeper. It's up to Azri Ghani. So jika Kevin Mendoza pergi, sudah tentu secara semula jadi Azri Ghani akan menjadi first choice. Tapi sekali lagi saya akan dapatkan second choice yang sangat baik, kerana kita tidak boleh gamble dalam position itu. Jika anda mahu klub anda menjadi juara, compete, ini adalah benda-benda yang sangat penting. Kalau kita melihat kepada individual aspek, sudah tentu apa yang mereka katakan betul. Tapi apabila anda melihat secara lebar apa yang sedang dilakukan oleh klub, it's a club objective.
Okay, mungkin ni soalan terakhir untuk Stanley. Mungkin kata-kata dan harapan untuk fans KL City supaya datang support KL bukan sebagai klub KL tapi sebagai membawa nama Malaysia di firstly saya sangat berterima kasih kerana satunya saya tahu bukan mudah untuk jadi pemain penyokong KL lah, kerana banyak yang dilalui. Tapi tahun lepas tahun yang baik, boleh katakan apa yang berlaku dengan rezeki di atas padang, kita sedang melakukan sesuatu yang baik. Saya merasakan kadang-kadang apa expectation kita ni lompat sebab kita menang. Saya tak boleh lari daripada benda tu, tapi kita perlu realistik bahawa kita sedang menstabilkan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh KL sebenarnya ni, kerana dia terumbang ambing lah. Tetapi saya merasakan kita akan mempunyai kestabilan. Satunya kita akan menjadi pasukan elit di Liga Super. Sedang dilakukan. Apabila kita mempunyai sedikit masalah, ada rombakan yang dilakukan kerana kita well intended. So bagi saya proses AFC ni merupakan satu benda yang sangat besar bagi klub kerana kita hosting, kita juga bermain. Tetapi kita akan memberikan terbaik apa yang berlaku. Jika kita layak, sangat baik. Kalau kita compete, yang saya mahu kita compete in every front. Kita mempunyai 4 piala masih dalam Piala AFC, masih dalam FA Cup, masih Liga Super, masih dalam top 6, dan Malaysia Cup kita going as defending champion. So bagi saya satu musim yang masih di hadapan kita untuk melakukan terbaik. Kerana itu kita membuat sedikit perubahan untuk memastikan we are well prepared. Alright, so Stanley, terima kasih banyak-banyak sudah luangkan masa dengan Harimau Melaya. Guys, untuk korang semua boleh datang support KL start Jumaat ni 24 Jun akan menentang PSM Makassar pada jam 8 malam ni di Stadium Ceras KL. KL akan membawa nama Malaysia. So inilah masanya untuk korang turun padang, beli tiket combo RM40 untuk 3 game, betul 3 game sekali. So kita jumpa lagi hari Jumaat ni. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao.